Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa lagi pada malam ni untuk sesi kuliah kita. Bulan lepas kita habis membincangkan bab as-sariqah ataupun bab jenayah mencuri. Hari ini kita masuk bab hirabah, iaitu bab rompakan, ya, bab merompak. Hirabah ialah merampas harta orang dengan cara kekerasan atau ugutan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau sekumpulan yang bersenjatakan apa-apa senjata atau alat yang boleh digunakan sebagai senjata, atau dengan kekuatan yang ada pada diri orang yang melakukan hirabah itu. Jadi maknanya bila dikatakan merompak, boleh jadi dibuat secara individu atau dibuat oleh sekumpulan orang. Sama ada paksaan itu dengan kekuatan orang yang memaksa. Contohnya dia rompak budak-budak, jadi dia sendiri tak payah senjata pun dia mampu untuk merampas daripada orang. Ataupun kita yang dah tua-tua ni, dia gagah rampas daripada kita, umpamanya tak payah guna senjata. Ataupun dia guna apa-apa senjata yang kita panggil senjata dan kita panggil bukan senjata, tapi boleh jadi senjata. Katalah guna kayu ke, guna batu ke, kan. Secara normalnya kita tak panggil lah tu senjata, kan. Tapi bila itu digunakan untuk mengugut lah umpamanya, maka yang tu juga dikatakan sebagai senjata, ya. Jadi sama ada dengan kekuatan diri dia tanpa senjata ataupun dengan apa-apa yang digunakan dengan senjata, apatah lagi kalau memang senjata betul, ya. Itu dipanggil sebagai rompakan, ya. Hirabah juga diistilahkan orang atau mereka yang mengambil harta atau barangan orang lain dengan cara paksa atau membunuh tuan punya harta itu, atau dengan ugutan yang menakutkan. Boleh jadi dalam kes rompakan itu terlibat juga dengan pembunuhan, ya. Jadi maknanya bila kita kata rompakan, boleh jadi sekadar mengugut dan orang pun lepaskan harta dia depan, dia dapat harta, dia tak cederakan orang. Ataupun dia cederakan orang kerana orang tu mempertahankan, umpamanya dia cederakan orang dan dia ambil harta tu. Boleh jadi
dalam mempertahankan harta dibunuh orang itu. Mungkin dia tak dapat pun harta tadi. Ataupun dalam bunuh ambil pula harta. Itu masuk dalam kategori hirabah, ya. Rompakan tadilah. Saya tak tahulah kempen-kempen kita ni adakah menyebabkan pencuri atau perompak makin berani atau perompak makin takut. Sebab kalau dekat radio apa semua, selalu DJ radio dia menasihatkan, alah kalau orang nak merompak harta tu, bagi je lah harta tu. Nyawa kita lagi berharga, harta boleh cari lagi. Dari satu sudut betul juga, kan? Kalau orang curi kereta, ada insurans pun, kan? Walaupun tak dapat penuh, umpamanya. Betul juga. Tapi saya rasa itu semua seolah-olah kempen supaya pencuri jangan takut. Curi aja, orang akan serah. Kan? Tapi kalau kita kempen, kalau ada orang datang merompak, pertahankan harta itu sampai titisan darah terakhir. Kita mati mempertahankan harta, syahid. Jadi yang nak merompak, jangan main-main. Orang pertahankan harta sampai mati ni, aku mati kata kan, mati dalam merompak. Jadi mana kempen lebih bagus? Dari satu sudut bagus mempertahankan harta kot, kan, ya? Tapi tak tahulah kalau perompak masuk rumah, jangan takut gitu juga, kan? Ambil. Kan? Kempennya titisan darah terakhir. Tapi kalau perompak masuk rumah, takut kita pun seram juga, kan? Ya? Jadi wallahu a'lam. Tapi kalau dapat mempertahankan nyamun ni, tapi kalau kita tertidur, bangun dah hilang, tu mencuri lah. Dia tak jadi merompak, dia jadi mencuri. Kerana ambil dalam keadaan kita tidak sedar. Okey. Tempat berlaku hirabah itu tidak ada perbezaan. Sama ada di jalan, di kedai, di rumah, di kampung, di bandar, di tempat yang sunyi atau di tempat orang ramai. Semua tempat kejadian itu dinamakan rompakan. Jadi maknanya walaupun seorang-seorang ni secara berdepannya tu rompakan, tak kira lah kat mana, dia berlaku. Okey, itu makna merompak, ya. Dalam kes hirabah atau perompakan ini, mereka yang melakukan kesalahan tersebut wajib dikenakan hukuman hudud. Dia sebab rompakan tadi ada berbagai kategori, jadi hukumannya pun ada juga berdasarkan kategori kesalahan tadi. Hukuman mati. Ya, merompak ni hukumannya mati, yaitu perompak atau penyamun yang telah membunuh orang yang dirompak, disamunnya tanpa mengambil harta atau barangan orang yang dirompak dan yang dibunuhnya itu. Dia nak merompak, bunuh orang tu, konangan orang Melayu, Jawa juga lah gaya, ya. Tengah nak merompak, ada orang lah, kan, konangan Melayu apa konangan? Tak jumpa ya perkataan Melayu konangan, ya. Jadi ada orang jumpa lah,
Tak maaf lah ya orang Melayu ni. Tiba-tiba orang jumpa, tengah-tengah tu orang nampak, orang jumpa. Jadi dia pun sempat bunuh je lah, tak ambil harta. Jadi hukuman dia kerana membunuh itu, hukuman dia hukuman bunuh. Dia macam juga nanti kalau kita sampai kisos, dia dalam bab membunuh, dia ada hukuman bunuh. Jadi dalam merompak, kalau dia merompak, bunuh orang, tak sempat pun ambil harta. Ya, katalah apa, orang naik motor, dia tarik apa beg kan, perempuan kita kan bawa beg selalu kan, tarik motor orang tu jatuh, dia pun tak dapat ambil, orang tu mati, hendaklah dibunuh. Yang merompak itulah yang cuba merompak, sebab dia tak dapat kan, yang cuba merompak itu hukumannya bunuh. B, hukuman mati di kayu palang, yaitu perompak atau penyamun yang telah membunuh dan mengambil harta dan barangan orang yang dibunuhnya atau harta benda orang lain. Dalam dia bunuh mangsa, ambil pula harta, maka hendaklah dia diikat dan dibunuh. Kalau dalam kitab Yaqutun Nafis, dibiarkan 3 hari. Bukan tak bagi makan, dah bunuh tu 3 hari dipamerkan dulu. Tak kira, supaya orang tak buat jenayah yang sama. Cuma dalam kitab ni dia kata dipalang saja. Dipalang tu dia tak sebutlah tempohnya. Ya. Jadi supaya orang mungkin lebih ramai tahu, mungkin lebih menggerunkan, jangan orang lain buat perkara yang sama dan sebagainya. Kan? Okey. Yang ketiga, hukuman potong tangan kanan dan kaki kiri, yaitu perompak atau penyamun itu hanya mengambil harta atau barangan orang yang dirompak, disamunnya tanpa membunuh atau mencederakannya. Ya, dia rampas depan-depan, orang tu tak cedera apa semua, harta dia ambil, hukumannya potong tangan kanan, pergelangan kanan dan pergelangan kaki kiri. 2 sekali. Kalau dia mencuri senyap-senyap, yang kita bincang itu, dia potong tangannya. Tapi sebab dia ni merompak depan-depan, tangan kanan dan kaki kiri. Ya. Okay, yang keempat, hukuman buang negeri, yaitu penyamun itu hanya menakut-nakutkan orang saja di jalanan. Dia cuba mengugut, harta pun tak dapat, cederakan pun tidak, maka hendaklah dia dibuang negeri. Jadi ini ada 4 kategori dalam kes merompak, dan hukumannya berbeza berdasarkan kepada tahap kejahatan boleh ke istilahnya lah, tahap kejahatan rompakannya itulah. Ya. Jadi kalau kita kata orang tu merompak, kena bunuhlah dia, kan? Jadi hukumannya bunuh. Kalau bunuh, lepas tu barang-barangnya pula diambilnya, itu memang sampai tahap yang lebih tinggi lagi. Ya. Hukuman yang dikenakan kata orang yang melakukan kesalahan merompak itu, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an tuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim
illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi dengan melakukan keganasan merampas dan membunuh orang di jalan, ialah dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja dan tidak merampas, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang kalau merampas sahaja, atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman awam. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, iaitu mereka terlepas dari hukuman itu, maka ketahuilah bahawa Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ya. Kecuali orang yang mungkin dah pernah merompak, lepas, tak kena tangkap, ya, dia bertaubat. Ataupun orang yang nak dihukum tadi dah sabit kesalahan, dia bertaubat. Itu hak Allah lah nak mengampunkan. Tetapi bila kena tangkap, sabit kesalahan, tak ada ruang pengampunan di sisi manusia dalam bab hudud. Hukuman bunuh perlu dijalankan. Dan hukuman yang dijalankan dekat atas muka bumi ini bukan jaminan pelepasan azab dekat akhirat. Sebab tu Allah kata, zalika lahum hizyun fid dunya. Itu adalah satu hizyun ni kehinaan lah, ya, hinaan di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan dekat akhirat besok mereka juga akan diazab. Jangan lepas merompak dia kata tak apa, bunuhlah saya, saliblah saya, lepas lompat ni tak apa-apa dah, kata dia kan. Dekat akhirat besok selamat je. Tidak. Dekat akhirat besok kena lagi. Ya. Tapi kalau orang itu bertaubat, fahamnya kan. Kadang-kadang kita tengok orang-orang dekat penjara tu yang dah sabit hukuman mati kan, taubatnya lagi hebat daripada kita kan. Walaupun biasanya dia tak lambat pun nak tahu tarikh mati tu, lambat. Sabit hukuman mati, duduk kat penjara tunggu entah bila kan. Jadi taubat je hari-hari tu. Kita yang kat luar ni tak taubat, tak mati dulu. Boleh jadi kan. Jadi sebenarnya kat dalam tu dia tunggu mati, kita pun tunggu mati juga kat luar ni kan. Kita pula yang tak tahulah siapa dulu tu kan. Cuma dia tu macam dah tahulah, tapi tak tahu pun. Dia biasanya dah hujung-hujung tu ya. Dah tinggal beberapa hari sebelum tu baru dia bagi tahu, okey, beberapa hari lagi akan jalankan hukuman. Duduk kat penjara dah berapa lama dulu ya. Walaupun hukuman dah dikeluarkan kat mahkamah kan. Okey, jadi semoga sebelum hukuman-hukuman itu dijalankan kan, orang-orang yang Islam ni, yang bukan Islam pun taubat jadi Muslim dan sebagainya lah kan. Semoga Allah ampunkan dosa. Okey. Hukuman yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan kesalahan hirabah yang disebutkan dalam suratul Maidah bukanlah hukuman pilihan, tetapi adalah hukuman yang wajib dikenakan ke atas penjenayah yang telah sabit kesalahannya di mahkamah melakukan kesalahan merompak, dan hukumannya adalah mengikut jenis kesalahan yang mereka lakukan. Maknanya yang kita sebut 4 tadi tu, bunuh, disalib, potong tangan kanan atau kaki kiri dan kaki kiri, ataupun dibuang negeri tadi, bukan kata bila berlaku jenayah rompak kan boleh pilihlah mana satu, bukan. Tetapi dia hukuman yang telah ditentukan dengan kategori-kategorinya. Ya, yang tadi tu. Jangan pula dia cuma nakut-nakutkan aja, kita pun alah bunuh ajalah senang daripada buang negeri, tak boleh. Kan?
ataupun dia ambil barang aja tidak melukakan, kita kata entah dah berapa kali ni bunuh ajalah, tak boleh. Ya. Memanglah tuan-tuan, kita punya perasaan ni, kalau orang merompak kita lah kan, ya, kalau boleh memang nak mati je orang tu. Kan? Tak berbaloi lah potong tangan kanan kiri, kita masih dirompak, takutnya macam mana letak tembak kat kepala kita kan. Bila dia tu pula potong tangan kanan dengan kaki kiri je pula, mati lagi bagus dia ni kan. Kita punya perasaan lah. Tapi ketentuan Allah tak macam tu. Ya. Dia orang yang tak pernah kena ni, dia akan rasa apa? Oh, hukumannya teruk sangat ni. Sebab dia tak rasa lagi. Tapi bila dia dah rasa kena rompak depan-depan macam ni, baru dia tahu. Kan? Adilnya lah hukuman ni. Kan? Kalau tak, lagi kalau pencuri, memanglah dia kata zalim kan. Kalau yang pencuri, yang merompak tu lah kan, merompak sikit berapa ringgit je pun, kata dia, potong tangan pula dah, kata dia kan. Jadi tak. Okey. Perompak atau penyamun yang hanya mengambil harta barang orang yang dirompak, disamunnya saja tanpa melakukan apa-apa kecederaan, ya, hendaklah dikenakan hukuman hudud tadi, ya. Perompak penyamun yang hanya mengugut orang yang dirompak, disamunnya saja tanpa mengambil harta atau barangan yang diugutnya, tidak pula melakukan suatu tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan ke atas orang yang diugutnya, hendaklah dikenakan hukuman ta'zir, iaitu dipenjara selama tempoh yang difikirkan patut dan munasabah mengikut budi bicara dan kearifan hakim yang membawa penjenayah itu kepada kesedaran dan kekesalan. Tadi buang negeri juga dengan maksud dipenjara, ya. Kita selalu gila buang negeri tu kita anggap apa, letak kat tempat lain aja kan, tapi penjara juga itu juga maksud buang negeri. Dalam kes hirabah, mereka yang membunuh dan mengambil harta atau barangan mangsanya wajib dikenakan penjara itu hukuman hudud, dan tidak gugur hukuman hudud itu dengan sebab dimaafkan oleh wali orang yang dibunuh dan yang diambil harta dan barangannya tadi. Kalau orang merompak, dah merompak dia bunuh, kemudian walinya, bapaknya ke ataupun warisnya, tak apalah, ayah saya pun dah mati, perompak ni pun nampak dah taubat dah tu, kita maafkan dia. Bukan hak waris untuk memaafkan, kerana jenayahnya adalah jenayah merompak. Tapi kalau dia gaduh, bukan pasal harta ni, gaduh, tak tahu berebut jawatan apa ke apa kan, tak tahulah gaduh pasal apa, tak tahulah, gaduh, bunuh kan. Jadi mati kerana bunuh, pergaduhan, permusuhan, bukan kerana rompakan. Yang itu wali boleh maafkan, ya, kerana dia masuk di bawah kisos, dia tidak masuk di bawah rompakan. Jadi kalau pendakwaan itu rompakan, sabit kesalahan, tak ada, ya. Mungkinlah kan, kalau nak sangka buruk dengan apa, dengan walinya pun boleh jadi kan, nak tunggu mati tak mati-mati, mujur dirompak cepat mati, dapat harta pusaka gitu kan. Contohnya kan. Kalau nak sangka buruk begitulah. Tapi dia bukan isu itu. Isunya adalah Allah dah tentukan kalau merompak ini hukumannya, wajibnya begini. Ya. Okey, orang yang dituduh di bawah kes merompak. Dalam kes rompakan, orang yang boleh dituduh dan didakwa melakukan kesan hirabah itu, pertama, dia orang yang telah baligh, sudah dewasa mengikut syarak, bukan kanak-kanak. Kedua, berakal, bukan orang gila atau orang yang tidak siuman. Kanak-kanak atau orang gila yang melakukan kesalahan hirabah itu tidak boleh dituduh di bawah kes hirabah,
Tapi hendaklah dia dituduh di bawah hukuman takzir. Jadi kalau katakan dia tak cukup syarat lah kan, dia kanak-kanak, merompak juga kanak-kanak ni kan, untuk ragging kat sekolah, kawan-kawan buat duit, rompak juga kan. Jadi yang tu sebab dia kanak-kanak, dia takzir lah, hukuman yang memberi kesedaran dan kekesalan. Dia kadang-kadang tu kan, ada je hukuman-hukuman yang nampak ringan tapi dia punya kesan sebenarnya besar. Penjara 1 hari, kesan dia besar. Dia katalah penjara sehari ada apa? Macam pergi jalan-jalan aja duduk penjara sehari. Tapi keluar-keluar jadi penjenayah, habis semua. Dalam kes hirabah tidak ada perbezaan di antara penjenayah laki dengan penjenayah perempuan, sama je. Laki ke perempuan merompak, hukumannya sama. Seseorang yang melakukan jenayah hirabah, sama ada lelaki atau perempuan, jika sudah sabit kesalahannya melakukan jenayah rompakan mengikut bukti-bukti yang diperuntukkan, wajib dikenakan hukuman mengikut yang diperuntukkan. Ikut tadilah, maknanya kalau dia bunuh dan ambil barang, kalau dia bunuh saja, kalau dia ambil barang saja, semua ikut kategori itu sama, tak ada beza lelaki ataupun perempuan. Dalam kes hirabah, penggunaan senjata tidak menjadi syarat untuk membolehkan seseorang yang melakukan kesalahan rompakan itu dikenakan hukuman. Saya dah cakap tadi dalam definisi merompak tadi, mungkin dia guna kekuatan dia sendiri, bukan dengan senjata kan. Mungkin dia daripada tingkat 3 campak je orang ke bawah kan, jadi mati orang tu, tak ada senjata pun, pakai tangan saja umpamanya kan. Jadi tidak semestinya menggunakan senjata untuk masuk dalam kes hirabah. Andainya orang yang melakukan kesalahan hirabah itu membunuh atau mengambil harta atau barangan mangsanya tanpa menggunakan sebarang senjata, malah hanya dengan kekuatan yang ada pada dirinya sahaja, wajib dikenakan hukuman sebagaimana yang diperuntukkan. Jadi maknanya tadi tak semesti guna senjata. Dia kuatkan lagi, dia kata walaupun dia dengan tangan dia sahaja, tapi kalau dia bunuh ke, dia apa, masuk 4 kategori merompak tadi, maka hukumannya mengikut kategori rompakan. Seseorang yang mengambil dan merampas harta atau barangan mangsanya dengan cara tipu hela tanpa membunuh mangsanya itu, mereka itu juga boleh dituduh dan didakwa di bawah kes kesalahan jenayah hirabah. Dan apabila sabit kesalahan melakukan jenayah hirabah mengikut bukti yang diperuntukkan, dan wajib ditetapkan hukuman melakukan jenayah hirabah mengikut yang diperuntukkan. Ini dia curi depan-depan juga, tapi dia, orang kita kata pukau lah, entah ya entah tidak pukau kita ni kadang, ya je pukau. Hari tu ada orang buat cerita, tak tahulah nak buat lawak ke, sungguh ke, saya pun tak tahu. Kita selalu bila dekat traffic light Pekanbaru tu kan ada orang yang naik basikal. Jadi ada orang tu dia kata apa, bila orang tu datang dia tunjuk macam ni, saya terpukau, kata dia. Dia pun buka kereta bagi, kata ni orang ni buat lawak ke atau apa kan. Dah orang minta kau nak bagi sedekah, bagilah kan. Itu pun macam-macam cerita ke tu orang tu kan. Ke ada yang kenal dengan dia? Tak kenal. Ada orang cakap dengan saya lah, Ustaz sebenarnya dia kaya Ustaz. Ada orang cerita lah. Ya ke? Ya Ustaz, hari-hari dia pergi bank. Simpan duit.
Lepas tu satu hari saya adalah dekat BSN tu. Dia masuk je bank. Yang kat kaunter, Pak Cik, duit kebajikan belum masuk, besok datang lagi. Hari-hari rupanya tanya duit kebajikan dah masuk belum. Kan? Jadi sebenarnya dia tak ada duit juga. Jadi ialah dia minta tu untuk makan kan. Tak apalah, siapa nak bagi, silalah bagi. Jadi sekurang-kurangnya adalah benda nak makan untuk orang yang, yelah kita tengok dia tak sihat lah. Kita tengok dia tak sihat kan. Tidak sihat mindanya lah yang kita nampak tu kan. Tapi orang-orang macam tu biasanya tubuh badan dia sihat kan. Tak kena COVID kan. Tak demam hujan-hujan. Yang kita nampak lah. Tak tahulah kot dia demam kita tak nampak. Tak tahulah kan. Ya. Okey, yang seterusnya. Seseorang itu boleh dituduh dan didakwa juga di bawah kes kesalahan jenayah merompak jika mereka menghalang, mengugut atau menakut-nakutkan orang di jalan-jalan dengan cara kekerasan. Sekalipun mereka itu tidak mengambil harta benda atau membunuh mangsanya. Mereka yang melakukan kesalahan tersebut adalah dikenakan hukuman seperti yang telah diperuntukkan juga. Jadi sebenarnya kan, budak-budak duduk kat jalan, duduk kacau-kacau orang, itu boleh masuk dalam kes ni kan. Jadi menyebabkan orang takut lalu kan. Duduk macam samseng di jalan kan. Jadi ni kena dielakkan lah. Sebab tu dia ada hak duduk kat jalan ni ya, yang kena dipenuhi lah. Okay, dalam kes hirabah, orang yang dirompak dan disambun itu adalah pemilik yang sah kepada harta benda yang dirompak dan yang disambun tadi, atau wakil pemilik atau yang diamanahkan kepadanya harta benda itu. Dalam kes ini, jika seseorang yang dirompak dan yang disambun itu bukan pemilik yang sah kepada harta benda yang dirompak dan yang disambun tadi, misalnya harta benda yang dimiliki dengan cara mencuri, menipu, rasuah dan sebagainya, maka orang yang melakukan jenayah hirabah ke atas pemilik harta benda yang tidak sah itu tidak boleh dikenakan hukuman mengikut yang diperuntukkan, tetapi hakim hendaklah menjatuhkan hukuman takzir ke atas penjenayah itu. Ada orang dia pergi mencuri, dapat harta yang curi ni, dia pula kena rompak. Pencuri kena rompak kan. Jadi yang merompak tadi, oleh kerana dia mencuri harta yang bukan milik orang yang dirompak, dia telah merompak harta bukan milik perompak, iaitu hasil curian pencuri tadi yang dirompak, maka dia pergi kepada hukuman takzir. Ya. Sebab yang dicuri itu bukan harta dia atau harta yang diwakilkan kepadanya. Katalah orang pinjam kenderaan kita, pinjam motor. Lepas tu kita bagi pinjam, dia kena rompak, motor tu kena ambil. Yang tu kita bagi amanah kepada orang tu. Jadi yang merompak tadi boleh dihukum dengan hukuman hudud tadilah, masuk hirabah. Ya, kerana dia orang yang kita bagi amanah lah, pakai-pakai. Tapi kalau orang curi kemudian dia kena rompak, itu bukan harta dia. Dalam kes hirabah, orang yang boleh dituduh, didakwa dan dikenakan hukuman melakukan kesalahan hirabah sebagaimana yang diperuntukkan tertakluk bawah syarat berikut. 1. Harta benda dan barangan yang dirompak dan yang disambun itu disimpan di tempat simpanannya. Maknanya sesuai. Kalau bawa duit dalam beg, bukan bawa duit tunjuk kat orang macam tu kan. Ini bawa duit tunjuk orang nampak, kena rompak. Tak boleh kena hudud, boleh kena takzir lah. Baru ni dekat Piala Dunia kan,
orang barat dia menguji kan, buat uji kaji kejujuran dekat Qatar. Duduk dekat divider jalan, tempat orang lalu lalang, letak duit, letak kotak biar jangan terbang. Tinggal 2 jam, balik-balik duitnya masih kat situ. Dia kata aman je lah duduk negara ni. Kalau dekat negara dia jangan kata ni tulis belakang hilang lah. Negara barat ni kita duk agung-agungkan barat, tapi sebenarnya dari segi keamanan Okey. Jadi harta tadi disimpan di tempat yang sesuai Harta benda dan barangan yang dirompak dan yang disambun itu mempunyai nilai di sisi agama Islam. Kalau tuan-tuan ingat dulu sebelum kita bincang bab faraid dulu, ada jenis-jenis harta. Ada harta kimi, harta misli kan. Ada satu lagi harta yang dinilai di sisi syarak dan harta yang tidak ada nilai di sisi syarak. Contohnya orang pergi rompak arak dekat rumah orang Islam. Arak bukan harta yang berharga bernilai di sisi agama untuk orang Islam. Jadi kalau orang ambil, orang pecahkan ke apa ke, tak payah ganti kerana dia tidak ada nilai. Jadi kalau yang rompak tadi dia rompak arak umpamanya, dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud kerana dia merompak satu barang yang tidak ada nilai di sisi syarak. Okay. Kemudian harta benda dan barang yang dirompak dan disambun itu bukan milik perompak dan penyamun itu, dan bukan milik yang syubhat. Dia sendiri rompak harta dia. Agaknya orang pinjam tak pulang-pulang, dia rampas balik umpamanya depan-depan. Jadi itu dia merompak lah. Itu ambil balik rampas harta sendiri lah kan. Itu bukan rompak kan. Okay, itu syarat-syarat kepada harta bagi satu-satu kes jenayah. Kemudian mensabitkan kesalahan merompak. Bukti untuk mensabitkan kesalahan itu, seseorang melakukan kesalahan merompak tertakluk kepada berikut. Pertama, pengakuan dari penjenayah, kalau dia nak mengakulah, ataupun keterangan 2 orang saksi lelaki yang adil. 2 cukup. Kalau dalam kes zina, kes tuduh zina tu kena ada 4 saksi. Tapi dalam kes rompak ni 2 dah cukup. Keterangan saksi yang tidak mencukupi untuk mensabitkan kesalahan orang yang dituduh dan yang didakwa itu melakukan jenayah merompakan. Misalnya hanya terdapat seorang saksi lelaki saja, atau seorang lelaki dan seorang perempuan, atau orang yang dituduh dan didakwa itu mengaku melakukan jenayah hirabah tadi, selepas itu dia menarik balik pengakuannya, maka penjenayah itu tidak boleh dikenakan hukuman jenayah hirabah. Maknanya tak boleh pergi kepada hudud, tetapi dia boleh pergi kepada ta'zir, sebab tak cukup bukti. Maknanya saksinya tak cukup ke, atau orang yang mengaku merompak sekali tengok nak jatuh hukuman, tarik balik pengakuan dia. Sebagaimana kita terima dia mengaku, macam tu juga kita kena terima dia menafikan. Itu untuk orang yang kerana dia mengakulah. Tapi kalau dia menafikan, saksi pula cukup apa semua, jadi yang itu hukuman kena dijalankan lah. Hukuman kena dijalankan. Okey. Jadi tuan-tuan, ada satu lagi ni panjang ceritanya, tapi dah nak masuk waktu ni, saya berhenti kat sini dulu. Maknanya ada pula kes bila orang merompak belum kena tangkap dah taubat dan sebagainya, ni ada juga. Yang tu nanti kita
bulan depan lah kita akan bincang yang tu. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, ya, untuk rompakan ini ada 4 jenis lah, 4 kategori rompakan, dan hukumannya berbeza-beza mengikut kategori rompakan itu, ya. Kita sekarang ni tak tahulah dalam mahkamah kita rompak curi ni macam sama je kan, ya. Dan mungkin juga lain lah, ya. Tapi sepatutnya hukumannya itu berbeza lah. Sebab rompak ni dia berani berdepan. Cuma kadang-kadang saya tengok kes tu macam mencuri je, tapi dia anggap merompak sebab nilainya besar, kan? Merompak bank. Tengok tak tahu pun siapa pencurinya. Jadi kalau tak tahu siapa pencurinya, curilah tu kan, bukan merompak. Kalau merompak ni dia lawan dengan pak guardnya ke kan, itu merompak lah. Pecah mesin, ni rompakan, gitu kan. Jadi itu lebih kepada mencuri kerana dia tidak secara berdepan, ya. Hukumannya potong tangan lah, tidaklah tangan dan kaki kan. Kalau dia berkumpulan, semua kena potong tangan lah, bukan lagi bagi jari satu, bukan gitu, semua sama lah. Dia berkumpulan. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan. Ya. Macam mana? Rompakan cyber. Jadi rompakan cyber ni dia lebih kepada mencuri ke merompak? Mencuri lah, ya. Saya rasa itu lebih kepada mencuri lah. Tapi masalahnya kita pula pergi masuk dalam akaun dia, kan? Kalau katakan akaun kita tiba-tiba duit hilang, itu curi lah kan. Ini masalah dia hantar mesej ni kita pergi masuk kat situ. Lepas tu kita kata kena curi. Tak lah. Itu kita kena tipu lah. Ya, kena tipu, jadi mungkin masuk dalam kategori mencuri lah. Okay, wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tanggung dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.